Okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tentang penghayat etika dalam meningkatkan prestasi kerja dari perspektif Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, Ahmad Imran, Alia, Syafiq, saya Haziq, Afif dan Nasrullah. Okay. Latar belakang tajuk kami ni adalah kajian ini bermula pada tahun 1970-an. Kajian ini berlaku disebabkan pada waktu itu berlakunya kebangkitan zaman perindustrian Eropah. Etika kerja Islam mula mendapat perhatian kerana diorang waktu tu kerja macam tak betul lah, ada yang seleweng apa semua. So diorang kaji etika kerja Islam ni, sebab etika kerja Islam ni dia menekankan beberapa faktor sewaktu dalam pekerjaan lah. Sebagai contoh, sejarah awal Islam kisah Habil dan Qabil, di mana mereka diminta untuk mempersembahkan korban. Habil mempersembahkan kambing dan Qabil mempersembahkan gandum. Lepas tu penyataan masalah ialah etika kerja Islam dalam sesebuah organisasi. Contohnya organisasi ni diamalkan tak etika sewaktu bekerja. So lepas tu pegawai dan pekerja. Pegawai dengan pegawai dia amalkan tak etika, pegawai dan pekerja dengan pekerja. Diorang amalkan tak etika kerja Islam ini. Dan akhirnya last sekali nilai kompetensi antara pegawai dan pekerja. Objektif kajian kami ni adalah untuk menerapkan etika kerja Islam dalam sesebuah organisasi. Mengkaji kesan-kesan etika kerja Islam dari 3 sudut berbeza, iaitu individu, antara pekerja dan syarikat, dan akhir sekali mengenal pasti cabaran dalam pengamalan etika kerja Islam daripada 3 sudut berbeza, iaitu individu, komuniti dan syarikat. Terusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengar tak doktor? Okay, dengar. Okay. Nama saya Alia Azira binti Rizwan dan saya akan membentangkan mengenai tinjauan kajian dan metodologi. Tinjauan kajian merupakan antara bahagian yang kami lakukan dalam menyiapkan kertas kerja ini. Ini kerana tujuan tinjauan kajian ini dilakukan ialah untuk menunjukkan apa yang telah dikaji dalam suatu bidang dan perhubungan kajian yang dikaji dengan kajian-kajian awal. Dalam hal ini, kumpulan kami telah mengkaji 4 artikel yang diperoleh melalui jurnal dan kereta akhbar. Artikel pertama yang kumpulan kami kaji ialah penghayatan etika akhlak tingkat prestasi kerja. Artikel ini ditulis oleh Nur Syakira Mat Ahir. Melalui artikel ini, penulis memberitahu keseimbangan etika dan akhlak perlu diterapkan dalam sektor pekerjaan bagi meningkatkan prestasi kerja. Seterusnya, penulis juga berkongsi mengenai faktor yang menyumbang kepada kejayaan untuk mempraktikkan etika di tempat kerja. Dan akhir sekali, penulis juga memberitahu penerapan nilai ihsan Islam dalam kegiatan harian pekerja juga mampu untuk meningkatkan prestasi kerja. Artikel yang kedua ialah budaya kerja dalam Islam pentingkan prestasi tinggi. Berdasarkan artikel ini, penulis membincangkan tahap pemikiran individu terhadap kaitan antara ibadat dengan kerja. Individu yang menganggap kerja merupakan perkara yang penting perlulah menyeimbangkan prestasi kerja dan prestasi ibadat yang dilakukan. Budaya kerja Islam membina kekuatan melalui mekanisme dalaman, iaitu menghubungkan usaha dan menjalani pekerjaan sebagai tuntutan keagamaan. Menurut pandangan penulis, kualiti prestasi kerja memerlukan usaha bagi mewujudkan satu budaya untuk meningkatkan kualiti pekerjaan bagi semua lapisan pekerja. Penulis juga membincangkan budaya kerja Islam memberi tekanan yang tinggi kepada disiplin. Umat Islam yang melakukan penghayatan ibadat khusus memiliki disiplin yang tinggi. Masyarakat tanpa disiplin pasti menghadapi krisis dalam kehidupan termasuk dalam melaksanakan pekerjaan. Dan perkara terakhir yang ditekankan penulis ialah menepati semangat tauhid
yang menganjurkan kepada kesatuan dalam matlamat. Dalam Islam, pada fitrahnya keberkesanan dalam menjalani pekerjaan akan tercapai melalui semangat bekerja secara bermuafakat dan berpasukan. Slide seterusnya. Okay. Artikel yang ketiga ditulis oleh Sharifah Hayati Al-Kursi yang bertajuk Budaya Kerja Cemerlang menurut Perspektif Islam, Amalan Perkhidmatan Awam Malaysia. Perkara yang dijelaskan oleh penulis melalui artikel ini ialah konsep budaya kerja cemerlang melalui perspektif Islam. Penulis menjelaskan ciri-ciri budaya kerja cemerlang ialah apabila suatu pekerjaan itu dilaksanakan dengan berkualiti. Selain itu, penulis memasukkan info mengenai konsep budaya kerja cemerlang dari perspektif Islam untuk menjelaskan bagaimana Islam memberi penegasan dan penganjuran terhadap nilai-nilai murni dalam perkhidmatan. Antara nilai yang disampaikan oleh penulis ialah sifat kompetitif. Konsep kompetitif dalam Islam bukan sekadar dalam urusan melaksanakan kebaikan dan menguruskan, tetapi kompetitif juga dalam Islam ialah melakukan urusan pembetulan atau pembaikan atas kesilapan yang dilakukan. Dalam konteks keimanan, ia bererti bertaubat. Akhir sekali, penulis menjelaskan implikasi tingkah laku terhadap budaya kerja cemerlang. Berdasarkan artikel, implikasi yang diperoleh oleh penulis ialah pekerja dapat melihat sejauh mana penglibatan diri dalam melakukan kerja di samping memperoleh kepuasan dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan artikel terakhir ialah kajian kes pelaksanaan etika kerja Islam di Johor Corporation. Artikel ni merupakan hasil kajian dari beberapa pengkaji dari Universiti Malaya, Jabatan Kenegaraan Kepimpinan dan Ketamadunan serta Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Berdasarkan artikel ini, penulis beritahu faedah-faedah yang diperoleh hasil daripada pelaksanaan etika kerja di JCOB. Faedah yang diperoleh kepada individu ialah dapat membentuk kepribadian disiplin yang tinggi. Hal ini berkait rapat dengan artikel yang kedua iaitu budaya kerja Islam memberi tekanan yang tinggi kepada disiplin. Manakala faedah yang diperoleh untuk organisasi ialah memiliki kesedaran untuk melakukan inovasi kerana didorong oleh sikap istiqamah dalam meningkatkan keberkesanan. Seterusnya, penulis mengetengahkan amalan etika Islam yang dilakukan oleh pekerja JCOB. Contoh amalan pekerja-pekerja JCOB ialah disiplin, amanah, adil dan bersungguh-sungguh. Akhir sekali, penulis menjelaskan hasil yang diperoleh dalam melaksanakan etika kerja Islam secara efektif. Hasil pelaksanaan kerja Islam membantu JCOB menjana keuntungan perniagaan yang tinggi, seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Secara kesimpulannya, keempat-empat artikel yang dikaji oleh kumpulan kami menunjukkan bahawa penghayatan etika amat penting dalam meningkatkan prestasi kerja sama ada individu, antara pekerja dan syarikat. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah metodologi yang kumpulan kami gunakan sepanjang menyiapkan kertas kerja ini. Terdapat 4 kajian yang kami gunakan iaitu internet, rujukan artikel, soal selidik dan temu bual dan rujukan daripada pensyarah. Kaedah pertama ialah kaedah internet. Ini merupakan kaedah yang kami gunakan paling banyak memandangkan kumpulan kami sekarang musim PKP jadi senang untuk dapat bahan daripada internet. Melalui kaedah ini, maklumat yang diperoleh perlu ditapis bagi memastikan segala maklumat yang diperoleh masih boleh diguna pakai. Kaedah yang kedua ialah rujukan artikel. Kumpulan kami telah mengkaji beberapa artikel yang diperoleh melalui jurnal dan keratan akhbar.
Kaedah ini membantu kami memahami lebih mendalam mengenai tajuk kertas kerja yang kami lakukan. Melalui artikel yang kami peroleh, kami dapat menganalisa peningkatan prestasi pekerjaan apabila mengamalkan nilai etika dalam kerja seharian. Seterusnya, kumpulan kami menyediakan borang soal selidik secara atas talian menggunakan medium Google Form. Soal selidik ini telah disebarkan dan memperoleh sebanyak 80 orang responden tanpa mengira bangsa. Tujuan soal selidik ini dilakukan ialah untuk mengetahui seberapa ramai orang yang memahami betapa pentingnya nilai etika dalam meningkatkan prestasi kerja. Lama sangat lah Alia. Lama sangat, banyak sangat. Dan kumpulan kami juga ada buat temu bual. Jadi kita orang ada buat temu bual dekat pasaraya berhampiran rumah kami. Dan akhir sekali rujukan daripada pensyarah. Ada COVID. Akhir sekali metodologi kumpulan kami ialah rujukan daripada pensyarah iaitu doktor sendiri. Jadi doktor ada guide kami dalam buat soal selidik tu. Okay, itu je dari saya. Terima kasih. Okay. Yang jela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Abdullah bin Ahmad Fazli. Hari ini saya akan membentangkan tentang dapatan kajian kami, iaitu yang pertama adalah cara beretika kerja menurut Islam. Yang pertama adalah berkenaan dengan niat. Kita perlu menanamkan niat dalam diri, iaitu mencari rezeki ini adalah satu ibadah. Dan ibadah ini adalah tujuan utamanya adalah untuk mencari keredaan Allah SWT. Dengan menanamkan niat yang baik, ia akan mendorong kita dan memudahkan kita sebagai seorang Islam untuk melakukan pekerjaan yang mengikut panduan agama dan syariat Islam. Sebagai orang Islam, kita perlu melakukan segala suruhan Allah SWT serta meninggalkan segala larangannya. Dan seperti yang telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang berilmu, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Yang seterusnya adalah slide seterusnya. Menjalankan tanggungjawab yang digalas dengan akhlak yang terpuji. Yang pertama adalah melaksanakan segala tugasan dengan amanah. Sebagai seorang pekerja, sebelum kita diterima kerja di dalam sebuah syarikat, kita akan menandatangani satu perjanjian, iaitu di mana perjanjian itu adalah amanah yang perlu kita pegang dan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Sebagai contoh, kita tidak boleh bercerita tentang hal syarikat dengan orang luar. Begitu juga dengan majikan. Majikan perlu melaksanakan apa yang telah dipersetujui dan ditandatangani oleh majikan dan juga pekerja. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, iaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, iaitu yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah SWT menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Dan yang kedua adalah bersikap telus dalam menyempurnakan pekerjaan. Ini berkaitan dengan hal keuangan. Sebagai contoh, dalam satu syarikat, setiap transaksi keluar dan masuk ke dalam syarikat itu perlu mempunyai bukti dan juga hitam dan putih, kerana ia adalah hak milik orang lain. Dan Allah telah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Yang seterusnya, mentadbir masa dengan baik, iaitu sebagai seorang pekerja kita perlu datang ke tempat kerja dengan awal, lepas tu tidak mencuri tulang, dan juga apabila kita ada tugasan, kita perlu siapkan tugasan itu. Kerana ia akan memaksimalkan waktu pekerja kita untuk melaksanakan tugasan dan juga menyiapkan tugasan tersebut. Selain itu juga, dengan mentadbir masa yang baik, kita dapat melakukan kewajipan sebagai seorang Islam, iaitu menunaikan solat fardu 5 waktu. Sebab kalau kita tak mengatur masa dengan baik, kita akan terlepas ataupun tidak sempat untuk solat. Dan Allah berfirman dalam surah Al-As ayat 1 hingga 3. Demi masa,
Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dan kebenaran serta berpesan-pesan dan kesabaran. Dan yang keempat adalah pemberian penghargaan. Penghargaan ini adalah seperti pemberian bonus, memberi tawaran, naik jawatan, memberi kata-kata semangat, kata-kata dorongan dan motivasi. Hal ini menyebabkan pekerja dan majikan semakin akrab serta pekerja akan lebih bermotivasi dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pekerjaan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Nabi SAW bersabda, berikanlah upah pegawai buruh sebelum kering peluhnya. Riwayat Ibnu Majah nombor 2443. Yang seterusnya iaitu melaksanakan sistem syura. Sistem syura ini adalah sistem mesyuarat ataupun perbincangan. Sebelum kita memutuskan satu keputusan, kita perlu mendengar pendapat dan juga pandangan daripada setiap staf ataupun pekerja dari syarikat tersebut. Kerana setiap pekerja mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Dengan mendengar pandangan mereka, kita dapat membuat satu keputusan yang adil dan tidak berat sebelah. Dan dalam surah Asy-Syura ayat 38, Allah berfirman, dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sama mereka dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepadanya. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada ahli kumpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Afif bin Ahmad. Saya akan membentangkan tentang kesan-kesan etika kerja Islam terhadap individu. Kesan pertama terhadap individu adalah mudah mendapat kepercayaan orang sekeliling di tempat kerja. Individu yang mengamalkan etika kerja Islam seperti menepati masa, menepati janji dan amanah ni, dia akan jadi seorang yang dipercayai di tempat kerja. Pada zaman sekarang ni, etika kerja ni bukan lagi pilihan tetapi satu kemestian yang sangat dititik beratkan dalam apa jua organisasi. Amalan etika kerja Islam ni menjadikan seorang individu tu dapat melakukan tugas dengan baik walaupun dengan pengawasan yang minimum. Tugas yang dapat dilaksanakan dengan baik akan memberi kesan yang positif terhadap organisasi. Kesan yang kedua terhadap individu adalah dikasihi dan disayangi oleh majikan. Amalan etika kerja Islam dapat membina disiplin dan peribadi yang mulia. Daripada disiplin dan peribadi yang mulia inilah menjadikan seorang individu tu seseorang yang bertamadun, yang mampu menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti. Seterusnya, dengan mengamalkan etika kerja Islam ni, seorang individu tu akan menjadi seorang pekerja yang komited terhadap kerja yang dilakukan. Seterusnya, meningkatkan kualiti organisasi. Yang boleh dikatakan dikasihi oleh majikan ni, apabila seorang individu tu melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh, sekiranya dia mendapat tawaran dari organisasi lain, majikan sanggup untuk menaikkan gaji demi menjaga pekerja yang disayangi. Kesan seterusnya terhadap individu adalah rezeki sentiasa mencukupi. Rezeki sentiasa mencukupi ini sering dikaitkan dengan keberkatan rezeki. Rezeki yang berkat diperoleh daripada rezeki yang halal, yang diperoleh daripada sumber yang halal. Rezeki ni kita tak boleh pandang rezeki itu dalam hanya bentuk wang ringgit, tetapi ia meliputi kesihatan, ilmu, sahabat, masa lapang dan pelbagai lagi, sehinggakan kemampuan untuk melaksanakan ibadah juga boleh dikatakan rezeki. Rezeki yang diperoleh daripada sumber yang halal memberi pelbagai kesan yang positif dalam kehidupan seseorang, sama ada di dunia maupun di akhirat. Seterusnya, kesan etika kerja Islam terhadap sesama pekerja. Kesan etika kerja Islam terhadap sesama pekerja yang pertama adalah komunikasi menjadi lebih baik. Komunikasi menjadi lebih baik di sini adalah apabila
pekerja yang mengamalkan etika kerja Islam seperti menggunakan kata-kata yang sopan dan berhemah di tempat kerja. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau hendaklah ia diam. Di sini dapat dilihat bahawa bagaimana Islam menekankan komunikasi yang sopan dalam kehidupan harian. Penggunaan kata-kata yang berhemah sopan ini dapat mengelakkan perselisihan faham antara rakan kerja. Kesan yang seterusnya terhadap sesama rakan pekerja ialah memupuk sikap kerjasama antara satu sama lain. Antara aspek penting dalam etika kerja Islam ialah bantu-membantu antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua berfirman yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran. Allah Subhanahu Wa Taala juga menekankan di dalam Al-Quran supaya kita saling tolong-menolong antara satu sama lain. Dengan mengamalkan etika kerja Islam di tempat kerja ni, sikap kerjasama antara satu sama lain, sesama pekerja tu akan lebih tinggi. Konflik sekiranya timbul konflik di tempat kerja pun dapat diselesaikan dengan mudah. Seterusnya, organisasi dapat dimajukan. Seterusnya, kesan yang seterusnya ialah hubungan silaturahim sentiasa terpelihara. Dengan mengamalkan salah satu etika kerja Islam dalam Islam, iaitu menghormati antara satu sama lain, akan dapat mengeratkan silaturahim sesama pekerja. Sekiranya timbul perbezaan pendapat di tempat kerja, perlulah diselesaikan secara matang. Sekiranya etika kerja diamalkan juga akan mewujudkan suasana yang kerja yang harmoni. Kesan yang seterusnya ialah meningkatkan rasa tanggungjawab sama ada terhadap kerja maupun rakan kerja. Islam amat menggalakkan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Sekiranya etika Islam sentiasa diamalkan di tempat kerja, bukan sahaja terhadap kerja, malah sifat tanggungjawab itu akan diamalkan sekiranya terdapat rakan kerja yang ditimpa musibah dan sebagainya. Kita akan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Saya Muhammad Nur Syamli. Hari ini saya memaparkan mengenai kesan-kesan etika kerja Islam terhadap syarikat. Kesan yang pertama iaitu meningkatkan hasil produktiviti yang berkualiti. Sekiranya sesebuah syarikat itu ingin meningkatkan hasil produktivitinya, syarikat tersebut akan dapat bertahan dan diyakini oleh orang ramai untuk terus berurusan dengan syarikat tersebut. Selain itu, ia juga akan dapat menarik pelabur untuk melabur dengan syarikat tersebut. Hal ini kerana pelabur akan mencari sebuah syarikat yang dapat memberi pulangan yang baik kepada kepada mereka itu sendiri. Untuk mendapatkan meningkatkan hasil produktiviti itu, setiap pekerja dan syarikat sebuah pekerja itu hendaklah mempunyai sifat kejujuran dalam menghasilkan produk atau kerja yang dilakukan. Sebagai contoh, zaman Rasulullah di mana Rasulullah berjaya meningkatkan hasil jualannya kerana adanya sifat jujur dalam diri baginda tersebut. Kesan kedua terhadap syarikat iaitu dapat mewujudkan budaya yang positif dalam sebuah syarikat. Budaya positif ni sangat penting, terutamanya ketika kalau kita hidup dalam berkumpulan. Contoh budaya positif yang boleh kita lihat iaitu budaya kerjasama, iaitu kerjasama antara rakan sekerja. Dan seterusnya iaitu mengamalkan akhlak yang baik, iaitu terutamanya ketika bergaul dengan rakan sekerja, kerana kita tidak tahu ragam setiap rakan kerja kita itu. Jadi kita perlulah mengamalkan akhlak yang baik ketika bergaul. Sebagai contohnya ketika Rasulullah sentiasa mengamalkan akhlak yang mulia ketika bekerja,
sehingga orang sekeliling baginda berasa selesa dengan baginda dan secara tidak langsung ia dapat mewujudkan satu budaya yang positif dalam sebuah kawasan tersebut. Okey, seterusnya kesan yang terakhir untuk syarikat iaitu syarikat dalam keadaan berintegriti dan dihormati. Okey. Untuk mendapatkan syarikat tersebut integriti, untuk mendapatkan integriti itu, majikan atau pemilik syarikat haruslah sentiasa menyemak kerja-pekerjanya. Hal ini supaya tiada sebarang penyelewengan atau permasalahan kes pecah amanah yang dilakukan oleh pekerjanya terhadap syarikat tersebut. Okey, sekiranya syarikat tersebut dalam keadaan integriti, dia akan dapat mengelak syarikat tersebut daripada gejala rasuah dan pecah amanah. Okey, hari ini kita boleh lihat, boleh katakan setiap hari dalam media massa sentiasa diberitakan mengenai kes rasuah. Hal ini kerana sikap setengah pekerja yang gelap mata akan wang yang ditawarkan oleh orang luar untuk melakukan penyelewengan dalam syarikat tersebut. Okey, itu saja daripada saya buat setakat ini. Saya serah kepada Ahmad Imran. Terima kasih Ahmad Imran dan Ahmad Zahir. Saya akan menerangkan cabaran-cabaran etika dalam Islam terhadap individu, komuniti dan syarikat. Yang pertamanya adalah cabaran-cabaran etika kerja Islam terhadap individu. Cabaran pertamanya terhadap individu adalah menjaga hubungan dengan Tuhan. Okey, setiap orang Muslim iaitu orang Islam perlu menjaga hubungan dengan Tuhannya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam surah Al-Mu'minun dari ayat pertama hingga ayat ke-11 menceritakan ciri-ciri orang mukmin. Saya sebut poin-poin je lah. Okey, yang poin-poin dalam ayat surah Al-Mu'minun itu adalah yang pertama adalah khusyuk dalam solat, jauh dari perbuatan yang tak berguna, membayar zakat, menjaga kemaluan, memelihara amanah dan janji, dan yang terakhir adalah pelihara solatnya. Okey, apabila seorang Muslim itu menjaga hubungan dengan Tuhannya, setiap amalan yang akan dilakukan, semua perkara yang akan dilakukannya akan dilaksanakan dengan betul. Okey, yang cabaran yang kedua terhadap individu adalah istiqamah dalam perkara yang dilakukan. Istiqamah merupakan daya istiqamah merupakan daya kekuatan yang diperlukan sepanjang hayat manusia dalam melaksanakan tuntutan dalam Islam. Istiqamah memerlukan sikap dedikasi, rajin, tidak mudah putus asa dan sentiasa menegakkan kebenaran dalam perbuatan sehariannya. Dalam etika Islam, etika kerja ni, istiqamah tu pentinglah sebab dia adalah penerusan amalan yang apabila kita dapat kita faham etika Islam tu, kita perlukan istiqamah untuk meneruskan perkara tersebut. Slide seterusnya. Okey, cabaran yang kedua adalah cabaran dalam terhadap komuniti. Komuniti boleh dikatakan seperti dalam antara pekerja-pekerja. Yang pertama adalah suasana kerja yang baik. Dalam Islam, qudwah hasanah atau pekerti yang baik dalam kehidupan pernah kejap. Salah satu risalah Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ialah kepentingan qudwah hasanah. Qudwah hasanah ini ataupun maksud dalam bahasa Melayu adalah pekerti yang baik dalam kehidupan ataupun pekerjaan kita. Okay, suasana pekerja penting. Suasana qudwah hasanah penting bagi meningkatkan produktiviti kerja. Pada tahun 2015, Timbalan Net Chancellor UKM mengatakan persekitaran kerja yang kondusif akan memberi impak yang tinggi kepada produktiviti kerja. Suasana kerja yang baik serta produktif memerlukan pengurusan yang cepat, cekap dan berkesan. Cabaran yang seterusnya adalah kerjasama antara pekerja. Kerjasama perlu diterapkan setiap antara pekerja
untuk meningkatkan produktiviti syarikat tersebut lah. Setiap pekerja memainkan peranan yang penting antara satu sama lain. Apabila tiada kerjasama, pertelikahan, salah faham dan lain-lain akan berlaku dan ia tidak akan memberi kerja yang produktif pada syarikat. Okey, cabaran yang terakhir sekali iaitu cabaran terhadap syarikat. Yang poin yang pertama adalah memastikan setiap pekerja menjalankan etika kerja dengan betul. Perkara ini berkait rapat dengan majikan itu sendiri. Majikan bertanggungjawab untuk memastikan setiap pekerjanya melaksanakan etika kerja dengan betul. Sebagai contoh, majikan perlu turun padang untuk melihat pekerja-pekerjanya melaksanakan kerja. Seperti mana yang kita tahu sekarang ni, susah nak jumpa seorang majikan yang mengambil berat tentang pekerjanya dan menjaga hubungan dengan pekerja sebab sibuk dengan urusan pentadbiranan. Okey, yang poin yang kedua ialah syarikat itu perlu membina mindset yang bagus untuk setiap pekerjanya. Syarikat perlu memastikan mindset ini dengan contohnya melaksanakan program kursus, seminar dan lain-lain lah. Apabila syarikat ini apabila syarikat ini hendak membina mindset yang bagus pada pekerja, syarikat perlu membelanjakan kos. Syarikat perlu membelanjakan kos untuk program-program yang hendak dilaksanakan. Tapi banyak yang tak tahu, salah satu pelaburan yang bagus adalah pelaburan untuk pendidikan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Syafiq Syami. Okey, untuk hasil kajian, salah satu kajian yang kami lakukan itu melalui kajian borang soal sidik. Okey, seramai 80 responden yang telah memberi maklum balas terhadap borang kajian soalan sidik kami ini. Dalam borang kajian soalan sidik kami ini terbahagi kepada 3, iaitu bahagian A, bahagian pertama, bagi memenuhi objektif 1 iaitu menerapkan etika kerja Islam dalam sebuah organisasi. Kami telah mengutarakan persoalan dan cadangan mengenai cara-cara etika kerja Islam. Okey, untuk pilihan yang tertinggi daripada bahagian ini iaitu pilihan menanamkan niat-niat yang baik sebelum, semasa dan selepas kerja. Itu sebanyak 76 pilihan dan menitik beratkan pemberian penghargaan iaitu sebanyak 26 pilihan daripada para responden. Okey, untuk bahagian B pula, iaitu bahagian kedua dalam borang kajian soal sidik kami ini, bagi memenuhi objektif 2 iaitu mengkaji kesan-kesan etika kerja Islam daripada 3 sudut berbeza, iaitu kesan yang pertama iaitu kesan terhadap individu. Pilihan yang tertinggi daripada para responden iaitu sentiasa berasa cukup dengan rezeki, iaitu sebanyak 74 pilihan, dan yang paling sedikit iaitu kesan berdaya saing, iaitu sebanyak 25 pilihan. Dan kesan yang seterusnya iaitu kesan sesama pekerja. Pilihan yang tertinggi mendapat pilihan daripada para responden iaitu komunikasi akan menjadi lebih baik, iaitu sebanyak 68 pilihan. Dan yang paling sedikit iaitu hubungan silaturahim sentiasa terjaga, iaitu sebanyak 11 pilihan. Okey, untuk kesan terhadap syarikat, pilihan tertinggi iaitu mewujudkan budaya yang positif dalam sebuah syarikat, iaitu sebanyak 70 pilihan, dan yang paling sedikit iaitu meningkatkan hasil produktiviti yang berkualiti. Okey, untuk bahagian terakhir dalam borang kajian soal sidik kami ini, iaitu bahagian C, bagi memenuhi objektif 3, kami telah mengutarakan persoalan atau cadangan mengenai cabaran-cabaran etika kerja Islam terhadap individu yang mendapat pilihan tertinggi daripada para responden, iaitu sebanyak 76 pilihan, iaitu istiqamah penerapan etika dalam diri. Dan yang kedua iaitu 67 pilihan daripada para responden, iaitu menjaga hubungan dengan Tuhan. Cabaran yang seterusnya iaitu cabaran terhadap komuniti. Pilihan tertinggi iaitu membina suasana kerja yang baik, iaitu sebanyak 56 pilihan, dan hanya berbeza satu pilihan saja, iaitu sebanyak 55 pilihan, iaitu kerjasama antara pekerja. Cabaran yang terakhir iaitu cabaran etika kerja terhadap syarikat, iaitu sebanyak 63 pilihan, iaitu memastikan setiap pekerja menjalankan etika kerja yang betul, dan yang terakhir iaitu 51 pilihan, iaitu membina mindset yang bagus untuk pekerja.
Okey, seterusnya saya serahkan kepada Haziq Aikam untuk melakukan kesimpulan. Okey, kesimpulan dari pembahasan kami ni, tekanan tempat kerja mempengaruhi prestasi kerja. Etika kerja diwujudkan untuk pegawai dan pekerja, dan nilai-nilai kehidupan yang dapat diterapkan semasa berada di tempat kerja. Itu sajalah. Sekian, terima kasih. ありがとう